Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua yang menonton video ini bagi refresh kepala otak korang supaya korang merasakan diri korang confident selepas ini untuk trading. Saya harap sekian lama saya telah berdiam diri. Saya harap video kali ini dapat membantu korang insyaAllah. So pertama sekalinya adalah kita kena kenal pasti apakah weapon yang kita akan guna pakai sebenar-benarnya untuk kita nak trading sekejap lagi ataupun seterusnya lah. So maksudnya kalau korang tengok saya ni banyak menekankan tentang support dan resistance. Kedua ini je. Maaf suara agak sarut sikit. So korang macam saya cakap, tolonglah fahamkan dulu, mengenal pasti support dan mengenal pasti itu resistance. Ianya sangat simple sebenarnya. Support, resistance. So this is your weapon macam saya cakap. Sebab pertama sekali kalau korang buka chart, korang akan ambil box dan korang kena mark support dan resistance. Tapi support dan resistance ni banyak. Bila kita nak buka banyak kita nak kena mark. Sampaikan chart kita ni jadi biru lah. Faham kan? So kita nak mark mana yang berpatutan sahaja. Yang tak perlu kita tak perlu mark. Dan ada yang tak perlu tapi kita perlu mark juga. Kenapa? Sebab untuk dijadikan sebagai roadblock lah. Untuk sebagai zone untuk TP kita untuk to be safe. Kena TP kat situ dulu. Faham tak? So maknanya sekarang ni kita fahamkan lagi SNR ni. Okay, kita fahamkan lagi SNR ni. Sorry, terjatuh. Okay, support support dan resistance. So support ni adalah lantai ataupun di bawah. Ianya sentiasa dipanggil yang di bawah lah. Support. Resistance ni di ceiling ni lah. Yang atas, tetap yang di atas. So kalau bentuk basic dia, support ni adalah ni. Bawah ni. Di mana bermulanya naik tu adalah support. Dan resistance adalah atap dia. Atas. Faham? Okay. So di tempat ni lah kita nak meletakkan order ataupun entry. Okay, di harga ni lah kita nak meletakkan order ataupun entry. Faham? Dalam trading ni dia ada direction. Kena tahu direction market tu dia nak pergi mana. Contoh dia dah dari A, dia nak pergi ke B. Directionnya adalah menurun. Kadang-kadang kita ni melawan direction. Direction belum sampai lagi B, sudah mau buy. Cerita dia belum habis. Sebab tu kadang-kadang dia libas balik turun. Sebab cerita untuk turun tu belum habis lagi. The direction tu dia nak turun, dia kena selesaikan cerita dia ataupun dipanggil storyline dia. Storyline ni dia punya jalan cerita. Kita kena baca dulu. Sekarang ni kita berada di mana? Contoh dia berada di sini. Oh, dia nak pergi ke bawah ni. Dia sedang menurun. Dia nak pergi ke bawah. Itu jalan cerita dia. Dari mana jalan cerita dia? Dari sini. Sebab dia pernah reject ni. So kena matikan ke support yang berdekatan. So itu dipanggil storyline. Baca dulu direction. Lepas tu storyline dia sekaligus dengan storyline dia. Baru kita nak fikir di mana kita nak entry. Di mana korang nak entry? Di mana nak tekan buy? Di mana nak tekan sell? Ni penting. Sebab ada dua je dalam trading ni. Buy dan sell. Apa yang susah sangat? Yang susahnya kita ni tak kenal di mana support dan di mana resistance yang betul-betul yang perlu kita nak marking. Sebab di tempat
ni lah kita nak meletakkan entry. Dan di tempat ni lah kita nak meletakkan exit. Kalau kita setakat tahu entry je di mana, tapi tak tahu exit di mana, itu pisang, mat. Faham? So, semua ni kena sebaya, kena fahamkan. Ambil masa direction, nak fahamkan direction ni macam mana. Sebab apa pentingnya direction ni? Apabila walaupun sesekali pun kita akan floating, kita tengah sell, lepas tu dia ada retracement lah sikit, kita tengah floating. Tak nak satu masa nanti market ni kena balik semula ke direction yang sebetulnya. Kena siapkan cerita dia. Floating kita tadi akan menjadi positif semula. Faham? So, entry pun kena mau tahu. Entry ni. Sekejap. Start pula leher aku. Okay. So sekarang ni kenal pasti SNR. Banyak kalau kita buka chart ni, banyak SNR ni. Okay. Kita buka chart terus. Adalah lebih baik kita mak ni kalau boleh daripada higher time frame. Kenapa? Kerana di higher time frame ni pergerakan dia, contoh kalau macam H1 ni kan, dia banyak SNR lah. Tapi kita jadi pening bila nak mak SNR di H1 ni. Jadi pening, mat. Dia terlalu banyak. Terlalu banyak kita nak kena mak. Ni juga, ni juga, ni juga, ni juga. Aduh, pisang. Dia jadi pisang lah. Faham? Okay. So, biasakan kalau buka chart ni, pergi monthly dulu. Mesti akan tanya, gila lah. Pergi monthly. Lama lah nak tunggu. Bukan. Buka je. Ikut je cakap saya ni. Buka. Monthly ni. Okay. Monthly ni pergerakan. Satu biji candle ni adalah pergerakan sebulan. Bila maksudnya pergerakan sebulan tu, mat? Berapa ribu pip, berapa ratus pip kah semua itu? Kan? Kalau dah pergerakan beratus-ratus pip, itu adalah pergerakan big player, pergerakan bank, pergerakan big player, big boy, yang pergerakan yang besar. Yang bukan main-main tau. Okay? Walaupun dia jarang nak ada setup, tapi ni bukan, saya beritahu lagi sekali, ini bukan pergerakan main-main tau. Ini pergerakan bulan tau. Dia jarang ada setup, tapi bila dia bagi, korang tengok. Ni, bermulanya kejatuhan, kena reject. Berapa bulan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 bulan. Beratus pip, mat. Beribu pip. Sekali entry makan setahun. 6 bulan kau boleh trade. Tak payah. Sekali entry dah invest 1, dah dapat 6 bulan punya profit. Itu lah masalah dia. Macam saya cakap ni, kalau baru buka monthly ni, dia akan rasa, alah, bila nak trading ke? Kalau big player ni, some of diorang punya style trading, diorang lebih suka macam ni, relax je sekali invest je. Dah, settle. Kita biasa lah Melayu, pahlawan, merdeka. Kalau boleh, setiap saat, setiap minit, buka chart je, entry. Tak payah tunggu-tunggu signal, buka je entry. Dia, beza dia dengan Wukong tak sama. Beza dia, tak ada beza. Dia macam Wukong kan, buka chart je, bukan chart, dia buka buka apps tu, ada setup. So,
Tolong buang perangai macam ada habit yang macam berharap kalau buka chart ni ada setup terus. Tak, tolong. Kita buang mindset tu. Buka chart je, sabar. Sabar. Buka monthly. Okay. Oh. Rupanya. Cuba kita lihat sejarah-sejarah monthly ni. Kita lihat. Ni, jarum ni dia naik. Dia turun. Ini bulan tau. 1 bulan weh. 1, 2 bulan. Tengok market datang balik sini. Naik. Sub. Reject dan turun. 1 bulan turun. Bukankah ini satu big player? Mak, jangan korang mak. Walaupun dia tembus mak nanti. Yang penting kau mak. Kau try untuk sell tanpa lihat mana belakang ke apa semua. Sebab ini adalah monthly. Kau tengok ni. Bila dia hit. Dia turun 2 bulan mat. Kenapa dia reject sini? Tengok sebelah ni apa. Market pernah turun di sini dan naik. 1, 2, 3 bulan mat dia naik. Beribu pip. Bila dia hit sini. Boom, naik. Datang balik jumpa resistance. Apa yang korang lihat baru depan tadi saya explain ni can apply to time frame weekly. Benda yang sama can apply to time frame daily. Ni saya baru cakap pasal tak perlu nak precisekan entry lah. Saya baru cakap pasal SNR berbodoh je kita mak. Oh macam ni je SNR ni kan. Faham tak? So this is monthly punya setup. Saya bukan apa. Saya buka monthly ni saya nak bagi tahu pelajaran tentang marking SNR big player is very important. Macam contoh, macam ni yang kita lihat, yang kita tengok ni adalah monthly tau. Sengaja saya nak explain benda ni dalam monthly. Supaya korang faham apakah maksud sebenar-benarnya kenapa saya suruh buka monthly. Dan kenapa baru sahaja tadi saya cakap you can apply kefahaman ni. Okay, ini bermaksud kefahaman ni di time frame yang lain. Apa maksud saya cakap kefahaman? Saya cakap monthly adalah big player. Pergerakan bulan. Contoh. Boom. 1, 2, 3. 3 bulan. Lepas tu market datang balik. Reject. Naik. Apakah maksudnya? Kenapa accurate sangat monthly ni? Tapi kalaulah di lower time frame tu ada setup macam ni, guys, macam saya cakap sebelum ni, we can apply to other time frame. As long you faham SNR tu macam mana pergerakannya. Adakah big movement SNR tu? Walaupun dia time frame yang di bawah. Daily kah? H4 kah? Asalkan macam saya cakap, find SNR yang obvious. Maksudnya SNR yang macam boom. Tiba je. Contoh lah, aku buka lah H4. Ni lah. Contoh. Kenapa dia sell kat situ? Macam biasa kita tengok sebelah ni. Saya ambil ni lah. Boom. Berapa jam ni? 1, 2, 3, 4. 4 kali 4 jam. 4 biji ni. Ini adalah time frame H4. 4 jam. Berapa biji tu? Zone apa ni? 4 kali 4 berapa? Aku lupa. 12, 16. 16 jam. Lepas tu ni, kita tengok ni lah. Dia naik. Kenapa? Tengok sebelah ni. Setelah sideway berlaku, tak ada momentum, tiba-tiba ada candle, turun mengejut dan naik mengejut. Bukan main-main ni. Ni lah.
Kenapa dia naik sini? Bukan main-main oh. Bukan main-main. Ni, nampak? Tak ada momentum, dia sideway, boom, naik mengejut. Dah lah, kena besar apa semua, pop datang sini. Ni saya baru cakap pasal SNR lah. Saya tak belum mendalam lagi oh. Sebab ramai sangat yang lupa dah nak makin SNR. Lepas tu dia rasa, dia tak lupa sebenarnya, dia faham. Cuma bila dia berbalik semua habit lama, dia buka M1, dia buka M5 dia buka M15 dia, datang lah. Macam ni. Kenapa dia stop kat sini? Pun jadi benda ni pelik. Look to the left. Tak sampai pun kat sini. Sini dah ambil sini. Oh, ni kot. Bawa cakap cat ni. Boom. Turun mengejut besar. Dia tolong ambilkan order. Dan tempat ni kena break out dan pull back. Sama kat ni. Ni kenapa dia naik dekat situ. Look on first left. Sini tak sampai. Oh, dia ambil order sini ni. Ni. Kenapa? Sideway. Boom. Turun mengejut. Dia ambil order. Dan naik. So, dia kena respect sebelah ni. Faham? Faham tak? Ni, kenapa turun mengejut sini? Ni, tak ada momentum. Zoom. Break out. Pull back. Entry. So, ini baru H4. Actually, you can apply to M15. If you pandai tengok itu, mana big movement dia, naik mengejut dan turun mengejut. Yang obvious, naik. Boom. Ni yang kau banyak-banyak yang terhegeh-hegeh tu. Yang macam ni terhegeh-hegeh mat. Ini yang banyak nak kena mak ni. Tak perlu. Dah, tinggalkan. Cari yang terang benderang. Bukan yang turun naik dia terhegeh-hegeh. Macam ni kan, kalau kau tengok kan. Ni kira consider as a terhegeh-hegeh. Yang aku tak perlu nak mak lah. Baik aku mak ni je. Obvious. Faham? Saya akan buat lagi video yang kedua. Berkenaan dengan SNR lah juga. Sebab hari-hari yang kita kena mak ni adalah SNR. Kalau salah yang kita mak ni mampu lah. Faham? Okay, tu je lah. Okay guys. Masih lagi cerita yang sama. Berkenaan dengan SNR. Kita try sebelum kita nak cuba buat forward test. Ataupun nak mapping lah. Kita try back test dulu. Test dulu kefahaman tu. Sama ada betul atau tak pahaman kita tentang SNR ni. Okay. So, contoh. Ni lah. Sebagai contoh ni. Kenapa ini dikategorikan SNR yang jadi lah. Tak ada momentum, tak ada ngejut dan turun ngejut. Okay. So, dia turun juga lah. Sebab macam biasa, look on your first left. Tengoklah kriteria. Kalau nak buat battles tu tengok. Oh, patutlah ni power dia sideway. Tak ada momentum. Dia ada momentum. Dia ambil order dan turun. So, ini dikategorikan as a tempat bang-bang big player masuk lah. Okay. Sebab yang menggerakkan market yang depan mata korang ni adalah bang. Order-order yang sangat besar. Faham? Bang-bang order semua. Sebab tu kalau kau nak selamat dalam dunia ni, dunia yang ni, kau kena tahu tempat tu adakah tempat bank masuk atau tak. Sebab tu kau akan menggunakan technical ni. Technical itu SNR. Kau kena belajar. Kau kena fahamkan SNR ni. Oh, ini possibility yang obvious tempat ni adalah bank tempat masuk ni. Bukan tempat yang macam saya cakap sebelum ni terhege-hege. Sama lah macam ni semalam. Berlaku penurunan. Boom, di sini. Sebab apa dia ambil on the first left ni? Kita tengok ni. Sideway. Tak ada momentum. Dan boom. Sideway. Ambil order dengan keadaan yang laju. Dengan keadaan yang momentum. Tak payah laju lah. Laju ni macam kita boleh tengok market tu duduk macam tu kan. Tapi ini adalah sideway. Tak ada momentum lah. Sideway. Tiba-tiba ada momentum. Boom. Dan zoom. So ini boleh dikategorikan as a big movement. Faham? Faham tak tidak? Faham tak? Macam ni boleh dikategorikan ni. Sideway. Boom. Boom. Kita mak je. Selagi dia belum pecah, selagi tu masih boleh pakai box ni untuk rejection set. Faham? Ni lah. Sama gak ni. Kenapa dia sell kat situ? Ni.
Look on your first left. Sebab tu berhati-hati. Sebelum kau nak fikir dia nak terbang ni kena lepaskan roblok-roblok yang terdekat ni dulu. Ni SNR. Saya bagus. Turun, sideway, tak ada momentum. Tiba-tiba ada momentum, boom, boom. Faham tidak? Okay, sama juga ni. Kenapa dia sell ni? Ada rejection ni, turun. Look on the first lap. Sideway. Ada momentum, boom. Tiba dan boom. So ini boleh dikategorikan untuk kita nak sell. Tapi kenapa dia naik balik? Tengok sebelah ni. Jangan terus baru happy sell, lepas tu tak tahu mana nak exit. Tu penting. Kau tahu bila nak entry, kena tahu bila nak exit. Always look on your first lap, alright? So nampak ni. Berapa jam ni? 4-5 jam 8 jam juga. 1 2. Ni H4. Saya tak pakai time frame lain lagi. Okay. So zoom, sideway, boom. Okay, nampak? Tak ada momentum. Sekejap, saya padam dulu. Macam mana nak padam? Okay, sekejap. Ni, sideway, boom, momentum. So, ini penting juga. Ini kalau kita tengok di H1 dia mungkin akan nampak area ni. So, sebab tu dia sell then stop dekat situ. Okay, sama juga di sini. Sideway, momentum, boom. Then sideway, momentum, boom. Stop sini, dia clearkan dulu, baru dia ambil sini, lepas tu baru dia turun. Cerita ni dia ting bersambung-sambung je sebenarnya. Sebenarnya dia bersambung-sambung ni. Faham? Okay, simple video dulu. Biasa kita tak lari daripada SNR. Okay. Sebelum terjadinya apa-apa, sebelum terjadinya tuduhan yang macam-macam, saya ingin bagi tahulah sistem yang saya ajar ni tak adalah sehebat mana, tak adalah macam orang cakap saya berjanji yang mana sistem saya, bukan sistem saya lah, apa yang saya nak kongsikan ni lepas korang belajar ni apa, ianya tak ada loss, 100% profit je, tak. Yang pasti-pastinya tu yang kita buat ni adalah trading, high risk investment, dan sudah pastinya akan ada berlakunya kerugian. Okay, so kena ready lah dengan money management anda, risk and reward anda, pandai-pandai lah atur. Okay, so now kita di hadapan kita ni adalah gold. Kita ambil lah chartnya. Sekejap, saya tutup TV sekejap. Okay, kita tengok chart depan ni, ini adalah harga, ini adalah trading. Yang kita nak tahu adalah bila nak tekan buy dan bila nak tekan sell. Itu bila ni pun kita dah tahulah. Saya sarankan kalau gold ataupun euro, USD ke apa, saya sarankan adalah lebih baik kita tunggulah jam-jam yang tertentu lah. 3-4-5 ni adalah jam London session open yang mana bank baru buka. Sebab kita trading ni depan mata kita ni adalah yang menggerakkan chart ni adalah kebanyakannya mestinya adalah daripada pergerakan-pergerakan deal-deal daripada big player ataupun bank besar semualah. So market depan kita ni adalah trillion market. Kalau kita tengok penurunan, kenaikan semua sideway apa benda semua ni adalah hasil daripada pergerakan big player. So it's very simple sebenarnya, cuma kena banyakkan latihan. Itu yang paling penting. Okay, kena banyakkan latihan. Kalau malas boleh berhentilah, boleh angkat tangan, boleh go, boleh buat benda lain. Sebab benda ni sangat high risk dan saya sarankan bila korang rasa tak boleh ke apa, dah bertahun-tahun dah, ambil rest yang panjang, fikirkan balik sama ada nak teruskan daripada membuang duit yang banyak ataupun jauh lah. Okay. So now, sambungan daripada yang hari tu adalah saya pernah cakap weapon saya adalah SNR saja. Okay, weapon saya adalah SNR sahaja, support dan resistance saja. So korang pun dah tahulah basic support ni, basic resistance ni, korang memang tahu dah sebenarnya. So support dan resistance ni adalah technical. Okay, technical dia.
macam mana bentuk dia. Ni technical ni lah semua yang korang kena mark apa semua. Tapi apa di sebalik maksud support dan resistance yang perlu kita mark ni sebenarnya? Sebab seperti mana yang kita tahu, yang menggerakkan market ni adalah bank. Saya panggil nama bank lah, banyak lagi big player ke apakah benda, yang penting menggerakkan ni adalah big player ataupun bank ke apa benda ke semua. So kita pun dah tahu yang menggerakkan ni. So maknanya korang kena cari SNR yang berasaskan di mana tempat tu ada bank order. So macam manakah kita nak mengenal bentuk-bentuk bank ni? Macam saya cakap sebelum ni, satu, kalau boleh dia naik tu, okay, selepas kadang-kadang macam sideways, dia naik tu macam boom, mengejut besar dalam significant. Dia naik tu very significant. Maksudnya korang tolonglah ambil feel-nya. Ini penting. Okay, bentuk SNR mana yang bagi saya sangat valid. Bukan not valid, kualitasnya tinggi lah, kualitinya. Okay, contoh dia ternampak order sini, ada order bank sana, dan dia berminat nak ambil order tu. So ada bank berminat lah nak ambil, then boom, datang dalam keadaannya laju ataupun significant, besar. And then turunnya pun tak terhege-hege. Maksud terhege-hege ni is very compressed. Maksudnya compressed, dia rapat. Dia tu rapat macam ni. Kita boleh nampak lah. Kita akan nampak benda ni memang banyak. Kita akan selalu nampak sideways. So this is not good SNR lah. Ni quality SNR dia saya tak berapa suka. Okay, macam saya cakap sebelum ni, my favourite is yang obvious. Maksudnya dia naik mengejut dalam keadaan kuat dan turunnya pun very significant. So this is good SNR yang boleh kita tunggu. Okay, so mungkin ada yang akan bertanya, cikgu, zone manakah yang perlu kita akan tunggu juga? Okay, zonnya tak apa, yang ni kau kenal pasti dulu SNR. Salah satu zone dia di sini. Okay, dan salah satunya kalau korang tengok tadi kan, dia buat macam ni kan, boom, turun mengejut dan naik mengejut. Pastikan turun mengejut dan naiknya mengejut. Turun signifikan, naiknya pun signifikan. Dan ni pun korang kena mark ni. Sebab kadang-kadang market ni dia akan clearkan di sini, dia bagi turun, setelah dia reject something, and then lepas dah clear sana, ataupun dah reject sini lagi sekali, sampai dah clear sana, baru dah dia pergi sini. Kebiasaannya lah market tu. Faham tak? Ini untuk reversal trading lah, entry. Okay, ni continuation. So, cikgu, what if kalau dia break out atas ni? Okay, jadikan tempat ni sebagai mula-mula untuk sell, jadikan sebagai mula-mula resistance, jadikan sebagai become support. Breakout, pull back, dia break out kan, pull back, entry. Faham? Faham tak? So, cikgu, macam mana nak cara-cara senang nak cari benda ni? Macam saya cakap sebelum video ni, you find the time frame besar. Bagi saya, I think H4 ni is good enough lah. Dia tak terlalu perlahan sangat dan tak terlalu laju sangat. Macam dekat H4, this is H4. Korang tengok ni, nampak naik yang signifikan dan turun yang signifikan. Saya akan mark benda ni. Tengok, dia akan datang balik tempat ni. Naik yang turun yang signifikan dan naik yang signifikan kan. Nampak ni, ni dah clear kan. Lepas dia dah clear kan, ni naik yang signifikan dan turun yang signifikan. Then boom, tunggu, kita tunggu, dan confirmation belum masuk lagi topik tu. Topik confirmation memang sama je. Okay, tapi kau kena kenal tu mana kau nak tunggu. Kalau tempat yang bodoh kau tunggu, memang kena tembus lah. Kan, bila dah sampai sini, mana korang kena buat, apa benda semua ni. Mari kita tengok ni. Mari kita tengok semua sini. Simple video ni dulu saya bagi. Lepas tu saya akan precisekan dekat H1. Okay, saya tengok macam ni kan. Okay, nampak? Okay, turun signifikan, naik signifikan, ada berlaku breakout, pullback, entry. Macam saya cakap tadi, dah clearkan. Dia dah clearkan sebelum turun, and then reject sini. Lepas tu baru dia naik sini. Nampak? Ni yang signifikan naik dan turun, yang breakout sini, breakout di sini. Punca lah, punca dia sell. Lepas tu dia sideways, dan naik yang mengejut dan turun mengejut. Okay, sebab sini ambil order di sini dah. So kadang-kadang bila dah dia ambil dah order di sini, dia jarang nak ambil lagi ke sampai atas ni.
biasanya dia akan ambil. Sebab tu tadi zone yang nombor 2, nombor 1. Sebab tu kita mark dulu sini. Selagi sini belum kena reject, sebab sini kita fokus dulu, baru kat atas ni. Fahir, bisa enggak? Bisa enggak? Contoh yang baru berlaku ni pun boleh jadi kat sini. Nah, nampak? Kenapa cikgu dia tak bagi bawah ni cikgu? Mari kita buka M15. Mari kita buka M5. Kita cantikkan ni box. Okay, nampak? This is the best lah. Kalau orang yang lama dah belajar dengan saya, memang dah tahu lah. Nampak? This is not good. Bukan not good lah. Memang dah banyak kena ambil order. Ini yang saya bagi tahu macam THG naik. Okay. So, masa THG ni dia dah kena pakai. Tempat ni dah kena pakai. Okay. Dah kena pakai. Tempat ni dah kena pakai. Tempat ni yang terang-terang benderang, naik signifikan dan turun signifikan, kena break out, dan turun signifikan dan naik pun signifikan lagi, and then dia ambil lagi. Turun pun signifikan dan naik pun signifikan. This is good SNR, good SNR. Nampak tak? Ini dah melambangkan di mana, maksud saya ni, tempat ni, dia naik, very signifikan dan turunnya pun signifikan. Sebab apa? Sebab if dia naik dan signifikan, turun dan signifikan, ni maknanya di sini ada order. Faham? Di situ ada order. Lepas tu order tu kena break out dan turunnya signifikan dan naik signifikan, bermakna di area ni pun ada order. Abang nak kalau tak, kenapa dia macam turun mengejut dan naik mengejut, nak ambil order dengan cepat mungkin apa semua tu? Faham tak? Sama kat ni sideway, turun mengejut dan naik mengejut. Nampak tak? Lepas tu dia datang balik, turun mengejut dan naik mengejut. Bermakna dia ada minat. Bila dia turun mengejut tu dengan keadaan yang laju tu dan naik tu, mana ada minat kat sini, mana ada reaction. Ini yang dipanggil reaction. Sebab tu saya pergi lower time frame. Bila saya pakai low macam ni kan, kita mungkin nampak di H1, ini je yang kita nampak. Ni je kita nampak. Sebab tu bila kita pecahkan, that is the important of multi time frame. Sebab tu kalau kita ada screen lebih, kita boleh tengok. Ini kadang-kadang screen lebih, korang buat chart banyak-banyak. Euro USD lah, Euro JPY. Kalau bagi saya, benda ni dah pening bagi korang. Kenapa kita tak bagi masa fokus untuk satu pair je? Betul tak? Kita punya energy tu spend untuk satu pair ni je. Satu currency ni je. Contoh, kau ada screen 6 biji screen. Satu screen M1, satu screen M5, satu screen M15, satu screen M30 kah, H1, H4 kah, time frame besar kah. Yang penting kau tak perlu nak balik-balik tekan mouse tu, kejap tukar ni time frame ni, kejap tukar ni lagi, pusing-pusing. Ini kau tengok dalam satu masa yang sama je manjang. Faham? So, this is it. US session pukul 8. Buat apa pening-pening? Ni, pukul 8 dia naik. Dah dapat 97 pip, 95 pip. Okay? Faham? Pening-pening je kau trade ni. Aku macam kadang-kadang ni, this is XAU USD malam lah. So saya target malam lah trade. Kebiasaannya malam lah. Kali jalan 30-50 pip, caw. Bagi saya konsisten dah cukup lah. Untuk for now, korang cari konsisten tu dulu. Ini tak nak juga satu malam tu 1 juta. Sudah lah. Dapatkan withdraw dulu. Bagi kasih banyak itu bank dulu. Faham? So itu sajalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.